Tiga pendekatan utama boleh digunakan untuk mengekalkan minda yang sihat, iaitu pencegahan, perkembangan dan pemulihan. Untuk mengekalkan minda yang sihat, kesihatan fizikal adalah penting. Ini dapat dilakukan dengan mempraktikkan pemakanan yang seimbang dan sihat, tidur yang berkualiti dan senaman yang konsisten. Kesihatan fizikal yang baik dapat membantu meningkatkan kesihatan minda kita. Selain itu, juga digalakkan untuk meluangkan masa dengan jaringan sosial atau sokongan kita seperti ahli keluarga, kawan-kawan atau haiwan peliharaan. Keduanya, mengenal pasti dan memberi perhatian kepada emosi, fikiran dan perasaan diri sendiri. Ini adalah penting untuk kita memberi ruang kepada emosi, fikiran dan tindakan kita untuk dikongsi dan tidak dipendamkan di hati. Mengenal pasti makna dan tujuan dalam hidup juga adalah kunci untuk memacu kita ke arah kesejahteraan minda. Tidak kira dari mana kita memperolehi pengertian makna ini, mungkin dari keluarga, kerja atau dari segi agama. Ini membantu kita mengekalkan dan memperkembangkan kerohanian minda. Dari aspek pemulihan, kadang-kala kita tidak dapat elakkan diri dari tekanan, masalah dan kekangan-kekangan lain dalam hidup. Oleh itu, jangan lupa untuk charge semula tenaga kita dengan membenarkan masa rehat secara sendirian, me time, dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang menyenangkan untuk pemulihan dari semasa ke semasa. Minda yang sihat adalah asas kepada kesihatan dan kebahagiaan keseluruhan kita. Mempunyai kesejahteraan minda yang baik boleh membantu kita berfungsi dengan optimum dan membantu kita mencapai matlamat dalam hidup. Penyelidikan telah menunjukkan bahawa kesejahteraan minda yang sihat berkait dengan peningkatan kesihatan fizikal seperti merendahkan insiden penyakit kardiovaskular, strok dan masalah tidur. Selain itu, cabaran hidup lebih mudah untuk diatasi dengan status minda yang sihat apabila kita dapat berfikir dengan wajar, membuat keputusan dengan rasional dan mempunyai tahap emosi yang stabil. Ini juga akan secara tidak langsung membantu dalam meningkatkan produktiviti dan kreativiti dalam pekerjaan dan kehidupan peribadi. Kita boleh mendalami 3K, iaitu komunikasi, konflik dan konsepkan diri. Komunikasi yang sihat dan konsisten adalah penting untuk kesejahteraan minda kanak-kanak. Luangkan masa setiap hari untuk berbual dan mendengar luahan mereka. Sekiranya mereka hendak bercakap, cuba berhenti dari apa yang anda lakukan, jangan memberi komen atau pendapat anda dan cuba dengar dengan penuh perhatian. Komunikasi yang sihat melibatkan dua pihak untuk menyuarakan pendapat masing-masing dan berbincang. Adalah penting untuk tidak mengelak daripada konflik kerana konflik memberi ruang kepada kanak-kanak untuk meningkatkan kawalan diri, keupayaan menyelesaikan masalah serta mengawal dan meregulasi emosi. Cara menyelesaikan masalah dengan positif dan menguruskan konflik adalah bermanfaat untuk memupuk konflik resolusi dan daya tahan diri yang seterusnya membantu mengekalkan kesejahteraan minda kanak-kanak. Manakala konsepkan diri merujuk kepada gambaran, pandangan atau penilaian tentang diri sendiri dari segi rupa paras, kebolehan, kesihatan fizikal, jasmani dan juga psikologi. Untuk membina konsepkan diri, seseorang juga menerima penilaian daripada orang lain dan juga diri sendiri. Maka galakkan yang berkesan datang dari ibu bapa kerana mereka merupakan orang yang paling dekat dengan kanak-kanak. Peneguhan positif, kasih sayang dan pengiktirafan akan membentuk konsepkan diri yang positif. Teknik-teknik seperti senaman pernafasan dan relaksasi otot boleh digunakan untuk mengurangkan tekanan. Senaman-senaman ini boleh membantu untuk merehatkan minda, mengurangkan kebimbangan, mengurangkan kadar degupan jantung, meregangkan otot, lalu memberikan rasa tenang dan meningkatkan kualiti hidup. Di antara teknik-teknik relaksasi dan pernafasan yang sering diketengahkan adalah teknik relaksasi otot progresif. Ia merupakan latihan regangan dan relaksasi otot-otot badan yang boleh dilakukan apabila berhadapan dengan tekanan. Yang keduanya, teknik mindfulness, iaitu teknik yang membantu seseorang individu
untuk berada dan merasai keadaan pada ketika itu. Semasa menarik nafas dan menghembus nafas, perhatian ditumpukan pada satu perkara melalui deria rasa. Manakala teknik pernafasan diafragma yang juga dipanggil pernafasan melalui perut membantu pernafasan secara dalam melalui diafragma. Selain itu, pernafasan 4-7-8 juga dikenali sebagai nafas santai, iaitu menarik nafas selama 4 saat, menahan nafas selama 7 saat dan menghembus nafas selama 8 saat. Teknik ini boleh digunakan bersama-sama dengan teknik relaksasi yang lain. Walaupun teknik-teknik atau latihan yang dinyatakan ini menggunakan pendekatan yang berbeza, ia mempunyai tujuan yang sama, iaitu untuk membantu anda bertenang. Boleh klik link di bawah untuk video-video teknik relaksasi.